billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum para penonton semua. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, moga kita bersemangat untuk bersama-sama nak bertadabbur Al-Quran, nak memperbaiki amalan kita, nak memulakan langkah kita dengan langkah yang terbaik di awal pagi ini, insya-Allah. Dan alhamdulillah, antara sunnah para rasul ialah dalam apa segala yang mereka lakukan, mereka sentiasa memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar amalan mereka diterima. Sebagai contoh yang paling mudah ialah Nabi Ibrahim bersama dengan anaknya sewaktu menyelesaikan projek membina Kaabah, mereka memohon pada Allah agar amalan mereka diterima. Tu para rasul. Ini kan pula kita. Jadi apa pun kita nak ada hasil. Maksudnya apa saja kita invest dapat hasil yang diterima Allah. Jadi inilah topik yang sangat baik pada hari ini. Semoga apa saja kita lakukan ni tak maulah balik jumpa Allah tu dengan tangan yang kosong, tapi tangan yang melimpah ruah. Amalan kita ni Allah bagi dan bagi lebih lagi. Jadi kita kena tahu formulanya. InsyaAllah bersama dengan saya pada hari ini ialah Ustaz Iqbal Zain, Duta Pertubuhan Mihrab, dengan topik pemberian yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tidak tersalah langkah, supaya kita bertemu Allah dengan amalan kita yang diterima, yang dilipat kali gandakan amalan kita. Jadi Ustaz, tanpa melengahkan masa, kita kongsikan pemberian yang diterima Allah. Sebab mungkin kita fikir apa yang kita bagi yang di mata kita baik pasti diterima, walhal mungkin tidak. Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan, Puan Farah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton, para sahabat yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Mudah-mudahan di pagi-pagi hari ini, pada awal permulaan hari ini, Allah SWT kurniakan keberkatan kepada kita, keberkatan pada rezeki kita, keberkatan dalam hidup kita, dalam usia kita, keberkatan dalam segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat, sidang penonton dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita memahami pemberian yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu lebih dahulu memahami apakah jenis-jenis pemberian yang ada di dalam Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebuah pemberian. Baik, kita perlu menelusuri beberapa istilah yang penting. Yang pertama dipanggil sebagai sedekah. Sedekah adalah suatu pemberian yang bersifat umum. Apa sahaja kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, walaupun bukan dalam bentuk harta, tetapi dalam bentuk tenaga, dalam bentuk idea pemikiran, dalam bentuk menggembirakan hati orang lain, dalam bentuk bersenyum kepadanya, lemparkan muka yang manis kepada orang lain, ataupun mengalihkan sesuatu daripada jalan yang boleh menyebabkan orang terlanggar barang perkara tersebut, boleh terjatuh, dan perkara-perkara yang tajam, berduri, apa saja yang boleh mendatangkan manfaat, kegembiraan, kebahagiaan pada orang lain. Hatta bergaul antara suami dan isteri juga dipanggil sedekah. Pendek kata, apa sahaja kebaikan dalam Islam ini yang dapat mendatangkan pahala daripada Allah, yang datangkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ini dipanggil sebagai sedekah. Akan tetapi apabila ianya berkait dengan sesuatu yang dikeluarkan daripada diri kita, sesuatu yang dikeluarkan hak milik kita untuk kegunaan orang lain, maka itu dipanggil sebagai infak. Juga dipanggil sebagai sedekah, tetapi dengan makna yang lebih khusus, iaitu sedekah sunat. Di situ ada perbezaan antara sedekah sunat dan juga sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib, sesuatu yang dimiliki oleh kita dan kita keluarkan, ianya dipanggil sebagai zakat. Sedekah yang wajib dipanggil sebagai zakat. Dari itu ada pelbagai jenis zakat, ada zakat fitrah, zakat harta, zakat perniagaan, zakat pertanian dan sebagainya. Adapun sedekah sunat adalah berkaitan dengan infak. Infak adalah sesuatu yang kita keluarkan daripada diri kita, pemilikan diri kita, untuk kita infakkan. Infak ni sesuatu yang kita keluarkan sebagai pemberian kepada orang lain, untuk membantu dia ataupun untuk menolong dalam kehidupannya dan sebagainya. Dan yang lain ada disebut sebagai hadiah. Hadiah adalah suatu juga pemberian
diberikan kerana kasih sayang dan sebagai suatu kenang-kenangan dan sebagai suatu perhargaan kita kepada orang lain. Dan yang berikutnya adalah wakaf. Wakaf adalah sesuatu yang kita keluarkan daripada milik kita untuk kegunaan ataupun kepentingan umat Islam secara umum, secara awam, secara orang ramai. Dan ia tak terhad kepada tanah ataupun bangunan, perkara-perkara yang tidak bergerak semata-mata, tetapi juga perkara yang boleh dipindahkan seperti kapet, seperti bangku-bangku madrasah ataupun kitab-kitab. Dia tak terhad kepada sesuatu yang tetap semata-mata, ya. Wakaf ini dia mempunyai suatu bab yang luas. Ramai orang tak faham. Orang ingat wakaf ini hanya kepada bangunan ataupun kepada sesuatu yang tak bergerak. Tetapi wakaf mempunyai suatu konteks dan skopnya lebih meluas. Dan jenis-jenis pemberian ini semuanya adalah sesuatu yang diterima oleh Allah SWT apabila ia dilakukan dengan hati yang tulus ikhlas kerana Allah SWT. Masya Allah. Saya tertarik dengan apa yang Ustaz kongsikan tadi tentang hadiah. Jadi kadang-kadang hadiah ni kan dia boleh jadi dalam bentuk memang ikhlas kita nak niatkan hadiah. Kadang-kadang kita ni bagi ke orang, kita nak jaga hati orang Melayu ni, dia nak jaga hati orang. Dia tak nak kata sedekah, dia tak nak kata dia bagi zakat ke apa kan. Dia kata ni hadiah. Jadi apa beza hadiah ni sebenarnya dengan sedekah, Ustaz? Ada beza ke tidak? Subhanallah, dalam agama kita, daripada menyelusuri ajaran daripada Al-Quran dan hadis, kita dapati Rasulullah memang membezakan antara sedekah dan hadiah. Bermakna kedua-duanya mempunyai definisinya yang berbeza dan sasarannya yang berbeza. Sedekah adalah, saya ingin terangkan dahulu persamaan antara keduanya. Okay. Kedua-duanya adalah suatu pemberian yang kita kurniakan, kita anugerahkan, kita berikan kepada orang lain di atas makna kasih sayang. Kasih sayang, bantu-membantu, tolong-menolong antara satu sama lain. Yang kita tidak mengharapkan pembalasan daripada orang lain. Ya. Sedekah dan hadiah kita berikan pada orang tanpa kita mengharapkan balasan daripada orang tersebut. Dan ianya dilakukan dengan semangat kasih sayang, tolong menolong. Tetapi apa yang berada di dalam, apa yang membezakan antara sedekah dan hadiah adalah niat kita. Niat ketika seseorang memberikan perkara tersebut, pemberian itu adakah diniatkan sebagai sedekah ataupun niat sebagai hadiah. Itulah yang membezakan antara sedekah dan niat dengan hadiah. Ia tidak dibezakan dengan macam mana kita wrap hadiah tersebut, benda tersebut dalam bentuk gift atau bentuk present lalu dia jadi hadiah. Kalau tak dibungkus dalam bentuk present ataupun gift, dia tak jadi hadiah, dia jadi sedekah. Tidak. Ia tidak dibezakan dengan itu. Dia dibezakan dengan niat ketika seseorang itu berikan sedekah atau hadiah. Kalau seseorang bagi sedekah tapi dalam bentuk wrap, present dan gift, maka ia tetap menjadi sedekah. Ya, kerana itu bukan yang membezakan. Membezakan adalah niat manusia. Maka di situ kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW ada seseorang memberikan makanan kepada Rasulullah SAW. Rasul akan tanya, adakah ini sedekah ataupun ini hadiah? Kalau dijawab itu adalah sedekah, Rasulullah SAW tidak menerimanya kerana baginda adalah Nabi. Nabi tidak menerima sedekah kerana sedekah ini biasanya dia berkait, apabila suatu harta diniatkan sedekah, maka ia akan jadi automatik sebagai suatu pembersihan kepada harta yang orang itu miliki, sebagai satu penyucian, ya, sebagai satu penyucian. Jadi Rasulullah tidak menerima perkara-perkara yang cemar, walaupun tidak haram bagi orang lain, tapi untuk Rasulullah, baginda tidak menerima sedekah. Tetapi apabila disebut bahawa itu adalah hadiah, maka Rasulullah SAW akan menerima hadiah tersebut. Pernah pembantu Rasulullah SAW bernama Sayyidatina Barirah mendapat sesuatu daripada orang lain. Dan ianya dipersembahkan kepada Rasulullah SAW untuk dijamu kepada Rasulullah. Maka Siti Aisyah mengatakan ini adalah seseorang bagi sedekah kepada Barirah. Maka Rasulullah mengatakan, ia sedekah untuk Barirah. Tapi apabila Barirah sudah memilikinya dan dia memberikan kepada kita sebagai jamuan, ia bukan lagi sedekah. Ia adalah hadiah. Jadi, walaupun hadiah dan sedekah itu diberikan satu pemberian di atas tolong-menolong dan bantu-membantu, tetapi hadiah ini ulama mengatakan ia lebih tertumpu kepada untuk penjalinan kasih sayang antara orang yang memberi dan yang diberikan itu. Dan untuk kita tambahkan keberkatan dalam hidup kita, kita perbanyakkan sedekah dan kita saling memberi hadiah antara satu sama lain, insya-Allah.
Macam hadis Rasulullah, tahaddu tahabbu. Ya, betul. Bila kita memberi hadiah tu, dia meningkatkan kasih sayang. Subhanallah, betul. Masya Allah. Baik, para penonton, kita akan rehat seketika. Cuma kita nak teruskan seperti yang kita bincang kepada awal lagi, iaitu pemberian yang diterima Allah. Tak kisahlah daripada segi zakat ke, daripada sedekah ke, daripada infak ke, daripada hadiah ke, tapi kita nak ada ganjaran. Sebab semua tu ada juga ganjaran timbal balik pada Allah. Jadi apakah kriteria yang memberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala diterima amalan itu di kaca mata Allah? InsyaAllah kita kongsikan sekembalinya nanti. Kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh, Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hafaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang. Apa itu amalan ataupun sedekah ataupun pemberian yang diterima Allah? Kita nak pastikan para penonton, apa sahaja yang kita berikan hari ini, baik dalam bentuk mata wang ataupun apa sahaja yang menggunakan kudrat kita, yang menggunakan tenaga kita, yang menggunakan doa kita, diterima. Sebab inilah sedikit bekalan yang kita ada yang nak bertemu dengan Allah, dan moga Allah di atas kasih sayang dan rahmat dia melipat kali gandakan apa yang kita berikan. Namun, kalau amalan kita ini tak diterima, maka rugilah segala-gala yang kita buat. Jadi kita nak tahu apakah amalan yang diterima ini, kriteria dia, syarat dia. Silakan Ustaz. Baik, sesuatu yang kita impikan di sebalik amalan yang kita lakukan, amalan soleh, amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, amal kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan. Segalanya apa yang kita idam-idamkan adalah penerimaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dipanggil sebagai maqbuliyat, iaitu penerimaan daripada Allah, acceptance daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam Al-Quran mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Taala hanya menerima amalan orang-orang yang muttaqin. Ulama mengatakan ayat ini sungguh signifikan, kerana kalau satu sahaja amalan baik kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah layak untuk tergolong daripada kalangan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Walaupun satu, subhanallah. Kerana itu kita perlu perbanyakkan amal dan perbagaikan jenis-jenis ragam amal soleh kita dan mendekatkan diri kepada Allah. Kerana kita tak tahu mana satu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Kita kadang lakukan satu amalan tu, kita rasa amalan tu amalan yang besar, kita rasa amalan ni hebat, kita rasa amalan ni diterima oleh Allah. Tak semestinya. Dan ada suatu yang memandang remeh kepada suatu amalan yang kecil, kadang dia meninggalkan amalan tu kerana dia anggap amalan tu tak dapat apa. Amalan tu rendah sebab dia dah nampak diri dia ada amalan-amalan yang lebih hebat daripada itu lagi. Jangan. Kerana mungkin amalan yang kita bagi pada semut makan, kita bagi lalat pada makan, dan kita bagi binatang-binatang yang kebeluran ataupun kelaparan makan, boleh jadi itu yang kita lakukan secara spontan, boleh itu adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Kalau satu amalan saya diterima oleh Allah, di hari akhirat dia akan lihat dirinya akan digolongkan di kalangan orang-orang yang muttaqin, orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu Taala. Kerana itu di Yaman ada seorang ulama dan wali Allah Subhanahu Taala bernama Syekh Umar Muhdar. Syekh Umar Muhdar mengatakan, kalaulah aku dapat tahu satu subhanallah aku sahaja diterima oleh Allah Subhanahu Taala, aku bernazar untuk memberi jamuan kepada seluruh penduduk kotaku ini selama 7 hari 7 malam dengan daging dan juga roti.
Tetapi oleh kerana Allah rahsiakan amalan kita, maka oleh itu kita kena sentiasa memperbanyakkan amalan-amalan dan ragamkan dengan pelbagai jenis, supaya mudah-mudahan mungkin amalan mana-mana amalan, tak tahu mana satu amalan yang diterima Allah. Tapi Allah ini Maha Pengasih, Maha Pemurah. Disebabkan satu amalan tadi diterima Allah, Allah menyatakan amalan-amalan yang lain yang ada kecacatan, ada kecelaan, yang asalnya ditolak, rejected, tetapi diambil oleh Allah SWT secara pukal untuk keberkatan satu amalan yang diterima oleh Allah. Jadi amalan-amalan yang lain pun diterima oleh Allah SWT, sehingga keburukan-keburukan seorang manusia ditukarkan kepada kebaikan. Dosa-dosa ditukarkan kepada pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat untuk kita mendapat penerimaan daripada Allah Subhanahu wa taala, syarat yang paling utama adalah niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ingin cari di alam dunia ini adalah redha Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Para ulama dan wali-wali Allah SWT sentiasa berdoa, wahai Tuhanku, engkaulah maksud hidupku dan redamu lah yang aku tuntut, yang aku cari. Jadi apa saja yang kita lakukan, kita ikhlaskan hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kalau kita iring jenazah, ya, kita dah tak harapkan dia bangun balik daripada kuburnya untuk iring pula jenazah kita. Jadi apa sahaja pemberian yang kita beri untuk jenazah, kita tak harap pembalasan daripada jenazah tersebut. Demikianlah kita beri apa saja di alam dunia ini seperti mana kita beri kepada jenazah. Kita tak harapkan apa-apa daripada manusia, tak harapkan sanjungan, tak harapkan kredit, tak harapkan pujian. Kita harapkan pandangan Allah, pandangan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, syarat penerimaan dan makbuliat pada pemberian kita adalah kita memberi kepada, utamakan yang wajib. Jangan seorang tu dia bagi hadiah pada orang lain, tetapi orang yang sedang tuntut hutang, dia sedang berhutang dengan orang lain, dia tak bayar hutang dia. Ataupun dia bagi sedekah dan sebagainya, tetapi yang zakat yang wajib ke atas dia tak bayar. Ini adalah sesuatu tipu daya daripada syaitan. Utamakan yang wajib, barulah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barulah diikuti dengan amalan-amalan sunat. Kemudian yang ketiga, utamakan dengan orang yang berada di sekeliling kita. Kita boleh cari orang luar di sana untuk berikan sedekah, tapi orang yang paling utama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cari daripada kalangan ahli keluarga kamu, daripada siblings, adik-beradik kamu, daripada sepupu sepapat, pakcik makcik kamu yang mereka perlukan kepada bantuan kamu. Berikan. Sebab itu beramai sahabat-sahabat Nabi datang, mereka nak infakkan harta, nak wakafkan harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, cari daripada kalangan keluarga kamu dulu yang susah. Bantu mereka, kemudian barulah cari yang luar. Dan demikianlah beberapa syarat untuk kita, pemberian kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Okey Ustaz, ayo kita war-warkan pada para penonton semua bagaimana kita dapat sama-sama terlibat dalam menyumbang kempen Aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ni, sebab ni adalah satu kempen yang bukannya statik pada satu projek, tapi pelbagai projek untuk menaik tarafkan aset ummah. Baik, saya ingin kongsikan kepada penonton di rumah tentang kempen membangun aset-aset Islam yang diusahakan oleh Pertubuhan Mihrab, yang mana di bawah pertubuhan ini kami mengumpul dana untuk membantu apa sahaja yang dapat memberikan kebaikan, kebajikan kepada umat Islam dan dapat memberikan kepentingan di dalam dakwah Islamiah untuk menegakkan agama Allah SWT di atas muka bumi ini. Dan semoga Allah Ta'ala mengganjari setiap rezeki, setiap daripada wang ringgit yang kita sedekahkan, walaupun RM100, walaupun RM50, walaupun RM10, tetapi itulah saham akhirat kita, itulah pencen kubur kita. Dan apa yang saya nak kongsikan di sini adalah yang berada dalam radar kami pada ketika ini adalah projek pembinaan Masjid Al-Falah di Sungai Ramal Dalam Kajang, yang telah dimulakan pembinaannya sejak 2016 dan sehingga kini kita masih bertungkus lumus untuk memungut dana untuk menyiapkan masjid ini. Dan kami benar-benar dalam keadaan terdesak kerana penantian yang begitu lama daripada orang jemaah, daripada orang kampung, yang pada ketika ini masjid yang sedia ada yang lama tidak dapat lagi menampung bilangan jemaah yang ada. Dan kita sangat mengharapkan Ramadan yang lagi 3 bulan, lebih kurang 3-4 bulan nak datang tiba ini, para jemaah sudah dapat menggunakan masjid ini. Jadi kami menjemput dan mengundang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menginfakkan lebih-lebih lagi. Kita berada dalam penghulu segala hari penuh keberkatan. Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan bahawa sedekah yang terbaik adalah sedekah yang dilakukan pada dalam hari Jumaat, kerana hari Jumaat adalah penghulu kepada segala hari. Maka apa sahaja amal kebaikan yang dilakukan pada hari Jumaat, ia adalah sesuatu yang afdal, adalah sesuatu yang tinggi nilainya dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita rebut peluang ini untuk sama-sama membangun
membangunkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ia menjadi saham yang berterusan untuk menjadi harta kita yang hakiki di hari akhirat kelak, dan kita perlukan currency yang kita nak bawa sebagai bekalan yang laku di alam sana. Segala wang ringgit kita dan segala currency yang kita ada di dunia ni, dalam bank kita, dalam simpanan kita, semua kita akan tinggalkan. Tapi apa yang menjadi harta kita yang hakiki, yang kita dah masukkan dalam akaun akhirat kita, yang di sana kita akan dipulangkan oleh Allah SWT dalam bentuk dividen yang lebih berganda-ganda, yang lebih berlipat kali ganda balasan dan ganjarannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, masya-Allah. Inilah satu pengharapan kita, Ustaz, agar apa amalan kita bawa di dunia ni ke yaumul akhirah tu bukan sahaja diterima Allah, tapi dapat diguna pakai untuk kita mendapat tempat kita yang terbaik di sana. Kata-kata pesanan yang Ustaz ingin tinggalkan pada kami semua. Baik. Kehidupan kita di alam dunia ini, kita akan pergi meninggalkan, dan apabila kita telah kembali ke alam akhirat, Al-Quran mengatakan satu-satunya harapan untuk kita kembali semula ke alam dunia walaupun sebentar adalah bersedekah. Jadi kepada sidang penonton yang budiman, yang ingin bersedekah kepada kempen membangun aset-aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini, anda boleh lihat di kaca TV anda boleh snap dan juga screenshot akaun bank yang tertera di sana, dan anda juga boleh scan QR code yang ada di situ, dan anda boleh tentukan berapa banyak infak secara berterusan yang anda ingin infakkan terus kepada kempen membangun aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini. Semoga Allah SWT lipat gandakan tambahan rezeki zahir dan batin kepada kita, menambahkan ilmu yang bermanfaat zahir dan batin kepada kita, dan memberikan kita kesihatan, kesembuhan yang zahir dan batin. Moga Allah Ta'ala dengan keberkatan sedekah, Allah Ta'ala jauhkan kita daripada segala musibah, malapetaka dan bencana. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, jazakallah khairan kathiran para penonton dan juga Ustaz di atas perkongsian ini. Dan ini satu platform, saya kira Pertubuhan Mihrab ni satu platform yang unik, iaitu dia antara lain, kalau kadang-kadang kita ni ada platform yang membina tahfiz, yang membentukkan masjid semata-mata, tapi ini adalah untuk menaik taraf dan kita menambah aset ummah. Ini adalah kita punya, kadang-kadang kita rasa macam frasa, awaklah aset-aset ummah kita ni tak banyak. Kenapalah aset-aset yang bukan untuk ummah tu makin banyak. Tapi mungkin kadang-kadang kita kata orang kita ni tak senang. Tapi insya-Allah kita ada bilangan, dan dengan sedikit yang kita sumbangkan itu, kita dapat menguatkan segala harta dalam bentuk material dan sebagainya untuk ummah kita. Para penonton, ayuh kita menggembiling tenaga, usaha, kudrat kita pada hari Jumaat ini. Waktu yang paling cantik untuk kita berinfak untuk kempen ini. Ni sangat niche. Ni tak ramai buat projek sebegini. Jadi ayuh kita sama-sama menambah harta ummah untuk ummah, untuk generasi yang seterusnya, insya-Allah. Baik, jazakallah khairan kathiran. Sekali lagi saya nak sebut sikit nama-nama, Puan Nurlihan Haji Bakar, Puan Sapina Ahmad, Tuan Ruzdin Samah. Saya tengok kat sini ada Aunty Jamilah, alhamdulillah, Puan Aisyah Mahad. Insya-Allah, jazakallah khairan kathiran. Terus bersama kami, lepas ni kita ada satu lagi topik yang akan membakar semangat kita. Sebab kadang-kadang dalam ujian yang Allah berikan, sebagai contohnya pada ummah kita, kadang-kadang kita rasa macam, ya Allah, di manakah answer, jawapan untuk menyelesaikan masalah ini? Allah kadang-kadang beri dalam bentuk yang tak disangka-sangka. Ini kita akan pelajari sekembalinya kita nanti, insya-Allah. Tahukah kita, kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh, Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah
serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hufaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang.